saya yakin tidak akan berjaya. Rakyat boleh menilai dengan sendirinya, adakah kes-kes ini benar, adakah kita akan biarkan Saudara Anwar masuk penjara begitu saja, adakah kita akan biarkan Pakatan Rakyat ini tidak berjaya untuk memimpin kita dalam pilihan raya umum yang akan datang. Itu adalah keputusan anda. Itulah sesuatu yang kita harus usahakan. Sekarang tumpuan kita harus memastikan rasuah ini adalah agenda kita supaya PAS, DAP dan keadilan, bila kita mentadbir negara ini, kita dapat menggunakan, menjimatkan wang yang rasuah ini untuk kebajikan rakyat. Saya anggap kebanyakan masyarakat kita sudah faham bagaimana rosaknya negeri kita, negara kita kerana rasuah. Bukan saja Felda sudah hilang berbilion-bilion. Bila Suara Keadilan bangkit isu ini, dedahkan oleh bekas timbalan menteri yang jaga Felda, Dr. Tan Kee Kong, sekarang sudah menyertai keadilan. Dia dedahkan sepatutnya kita ada berpuluh bilion dalam reserve Felda. Sekarang ke mana pergi wang ini? Kenapa Felda beli bangunan yang 5 star, 5 bintang, yang tidak ada akan mendatangkan keuntungan untuk peneroka-peneroka, sehingga hari ini peneroka tidak ada gaji yang cukup? Kenapa kita boleh membazirkan wang ini dan peneroka sehingga hari ini tidak pasti usaha mereka dan pengorbanan mereka dapat diwaris untuk generasi yang akan datang? Dalam keadaan yang tidak tentu ini, reserve wang Felda telah diambil alih, telah digunakan untuk isi poket dalam kroni-kroni. Itulah sebab Suara Keadilan dalam muka depan kata Felda mungkin akan menghadapi bankrupt kalau kita tidak jaga-jaga. Dengan itu mereka tutup dan cuba haramkan Suara Keadilan. Lepas tu kita dengar Roket pun kena warning, Haraka pun kena warning. Kita anggap, Barisan Nasional anggap kalau mereka boleh tutup semua media ini, mereka boleh menipu dan memperbodohkan rakyat. Kemarin juga kita dengar blogger kita dan ahli majlis pimpinan pusat kita, Saudara Cikgu Bat, ditangkap kerana hasutan. Apa hasutnya? Kerana dia dedahkan isu submarin, isu Atang Tuya, dan ini memang memalukan UMNO Barisan Nasional. Saya sendiri banyak terlibat untuk menyiasat kes ini. Baru bulan lalu saya pergi ke Paris untuk mendapatkan maklumat selanjutnya dalam pembelian kapal selam kita. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita telah beli, setahu kita telah beli 2 buah Skopin yang dibuat oleh Perancis, sebuah syarikat yang dinamakan DCN. DCNS ini adalah satu syarikat yang membuat Navy, angkatan peralatan angkatan laut, dan kita beli 2 buah submarin dengan harga 1.6 bilion euro. Saya anggap ramai di kalangan kita tidak tahu 1.6 bilion euro ini berapa nilainya. Kena kali 4 untuk sama dengan ringgit Malaysia. Itu pun saya tidak tahu berapa kosong dalam berbilion-bilion ini. Saya buat sedikit perhitungan. Kalau kerajaan bayar kepada seorang ibu tunggal RM10,000, dapat menyelesaikan banyak masalah. Kalau membantu sebuah surau RM10,000, kita dapat selesaikan dan boleh baiki bumbung yang bocor dan pelbagainya. Kita bagi rumah panjang di Sarawak RM10,000, itu kita dapat mempertingkatkan kebajikan orang Dayak di rumah panjang ini. Kalau andaikan kerajaan bayar RM10,000 kepada seseorang individu dan bayar setiap hari dalam 7 hari seminggu, setiap hari bagi RM10,000, itu pun tak cukup. Kalau kita bayar 365 hari, setiap hari kita bayar RM10,000 untuk menghabiskan 1.6 bilion euro ini,
kita perlukan 175 tahun. Itulah jumlah yang kita menggunakan untuk beli 2 kapal selam yang tidak boleh selam. Sampai hari ini kita baru baca dari Millennium, kata kapal selam ini sebelum ini telah dibaiki, sudah siap boleh selam. Baru saja sekarang didedahkan masih tak boleh selam, ada masalah teknikal. Dan kita dapati, saya dedah dalam parlimen, sudah sampai Mei, hujung Mei, waranti kita sudah tamat. Maksudnya sekarang tidak dalam period waranti, kita kena baiki sendiri atau bayar dengan kos yang lebih tinggi. Kita telah membelanjakan 1.6 bilion euro ini, tapi tak boleh selam. Bukan sahaja begitu, saya juga dapati sebenarnya kapal selam ini tidak ada senjata. Misal belum sampai lagi, kita kena tambah lagi 290 euro, juta euro untuk beli 40 biji torpedo dan misal. Dan maksud saya dapati setiap misal dan torpedo ini harganya 9 juta ringgit Malaysia. 9 juta ringgit Malaysia. Saya cek dengan Menteri Kewangan yang dulu, Tengku Razali, tanya, ini pernah beli tak semasa dia jadi Menteri Kewangan? Dia kata ya, lebih kurang beli waktu itu satu biji misar ini lebih kurang 2 juta ringgit Malaysia. Itulah sebab saya bantah. Saya tanya kenapa kita beli banyak sangat sehingga kita tak habis bila British berperang dengan Afghanistan di Falkland. Britain terpaksa pinjam misal-misal dari Malaysia untuk tembak Argentina. 2 juta waktu itu dia rasa terlalu mahal. Sekarang misal kita 9 juta ringgit. Itulah sebab saya rasa kita cek. Saya pergi Perancis, bandingkan harga dan siasat. Akhirnya kita dapati berita yang terkini ini. Pihak Mahkamah Perancis tahun ini sejak Februari sudah buka fail. Nah, ini Perancis sudah buka fail. Mereka buka fail kerana mereka rasa kes pembelian submarin Malaysia ini ada unsur-unsur rasuah dan penyelewengan. Dan baru saja kita dapati bulan lalu hakim Perancis telah mengarahkan pihak polis untuk sebu syarikat DCN yang pembuat submarin ini supaya pergi dengan tujuan satu saja, ambil semua file-file mengenai Malaysia ini. Hakim mau cek sama ada rasuah atau tidak. Kenapa hakim rasa yakin? Ini adalah kerana dalam kes DCN ini adalah kes yang ketiga. Pertama sekali 20 tahun yang lalu Taiwan beli kapal perang dengan DCN, dapati ada commission, ada unsur-unsur rasuah, dan akhirnya hakim arahkan sebahagian daripada commission ini harus dipulangkan kepada kerajaan Taiwan kerana rasuah ini tidak boleh diterima. Selepas itu, setahun sebelum Malaysia beli submarin, Pakistan juga beli 3 buah submarin yang model yang sama, Augusto Scopin. 3 buah submarin ini dibeli oleh Pakistan waktu itu dengan 1 bilion euro. Kita beli dengan 1.6 bilion 2 kapal selam. Pakistan beli 3 kapal selam dengan 1 bilion. Itu pun mereka dapati 10% daripada harga ini merupakan wang rasuah. Waktu itu siapa yang memerintah? Yang terlibat adalah Menteri Pertahanan waktu itu ialah Presiden sekarang Sarkozy, Perancis. Yang terlibat pada waktu itu adalah suami kepada Perdana Menteri Benazir Bhutto. Ini Encik Sazadi. Dia digelar oleh Mr. 10% kerana mereka telah buka satu akaun yang khas untuk wang ini dimasukkan.
Dan komisen ini dimasukkan dalam satu akaun yang dipegang